Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton Agenda Awani. Malam ini sudah tentu kita memberi fokus kepada perkembangan semasa perkembangan terkini pandemik COVID-19 dalam negara, kerana pada awal hari ini telah pun dimaklumkan berkaitan dengan kadar kebolehjangkitan R0 COVID-19 di Malaysia secara khususnya untuk 3 hari berturut-turut difahamkan meningkat sejak 11 April, dan ini dipetik daripada apa yang disebutkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, yang mana nilai R0 pada Selasa difahamkan meningkat kepada 1.09 pada Selasa berbanding hari sebelumnya iaitu pada 1.07, dan pada waktu ini juga kita ingin melihat bagaimana setelah lebih daripada 3 bulan pelaksanaan PKP 2.0 ini, dan juga kita ingin melihat bezanya pada kali ini PKP 2.0 dibandingkan dengan PKP 1.0, kerana hari ini merupakan hari kedua bagi umat Islam menjalankan ataupun melalui ibadah puasa dengan kita melihat lebih banyak kelonggaran diberikan. Jadi untuk waktu ini saya ingin bersama dengan Profesor Dr. Malina Osman. Prof. Dr. Malina Osman adalah pakar kesehatawan daripada UPM, dan seorang lagi adalah Profesor Datuk Dr. Syed Al-Junaid. Syed Al-Junaid merupakan pakar perubatan kesihatan awam yang melihat sendiri kepada ekonomi, polisi dan juga pengurusan kesihatan. Kalau boleh saya nak mulakan dulu dengan Profesor Dr. Malina Osman. Prof, kalau melihat kepada situasi pada ketika ini, sudah tentu ramai yang bimbang berkaitan dengan akan ada ancaman daripada gelombang keempat COVID-19. Tetapi pada waktu ini kita melihat pada waktu hari ini merupakan hari kedua ibadah puasa bagi umat Islam. Sudah tentu ramai yang bimbang akan ada kluster-kluster baru. Seringkali mereka mengatakan akan ada, mungkinkah ada kluster tarawih, kluster bazar Ramadan, kluster buffet Ramadan misalnya. Bagaimana Prof melihat kepada ancaman dan perlu ada waspada berkaitan dengan bila mana kita sebut tentang kehadiran gelombang keempat ini? Okey, kalau kita tengok pada pola epidemiologi semasa, kita lihat bahawa pada masa ini kes bertambah ya. Kita saksikan sejak 3 atau 4 minggu lalu kes akan mendata, tapi beberapa hari ini dia meningkat balik. Semalam kita mencatatkan 16,300 dan kita jangkakan mungkin juga akan meningkat pada hari ini dan juga dalam tempoh seminggu ke hadapan. Apa yang ingin saya kongsikan di sini ialah satu faktor yang menyumbang kepada keadaan semasa ini ialah pola tingkah laku semasa masyarakat di lapangan ya. Kalau kita lihat di sana bahawa sejak ada kelonggaran SOP boleh rentas boleh rentas daerah dan juga boleh mengadakan majlis-majlis keramaian ya, makan di restoran dan sebagainya. Tahap pelanggaran SOP kalau kita saksikan di lapangan agak ketara ya, yang mana kita saksikan sebelum bulan puasa ni contohnya memang ramai yang tidak begitu patuh kepada SOP yang telah digariskan. Jadi kita melihat bahawa memang akan dijangka bahawa kes akan meningkat ya. Saya tidak begitu risau tentang bazar Ramadan dan juga solat tarawih sebab SOP itu dah ada dan sistem pemantauan pun memang dah telah dilaksanakan. Yang saya lihat ialah sekiranya ada aktiviti yang melibatkan membuka pelitup muka, makan bersama, interaksi yang rapat, di sana ada potensi ataupun risiko untuk berlakunya kes ataupun wabak yang baru. Pada pandangan Prof, daripada apa yang Prof katakan, perubahan tingkah laku yang disebutkan pada tadi, adakah ia juga boleh kita kaitkan tentang penguatkuasaan ataupun ada ia disebabkan kelonggaran SOP yang dibenarkan pada kali ini berbanding dengan pelaksanaan PKP pada tahun lalu? Saya melihat bahawa mungkin dalam tempoh 1 tahun ini masyarakat kita secara umumnya faham ya apa yang perlu dilaksanakan ya, sebab dah memang dinyatakan berulang kali ya dari tahun lepas ya, bulan Februari ya, dan sekarang ni dah lebih setahun ya. Namun apa yang kita lihat dari segi kesihatan awam ya, masyarakat kita mempunyai ciri tingkah laku tertentu, iaitu mereka ada kecenderungan ya untuk bersama-sama. Jadi bila ada peluang tu akan digunakan sebaik-baiknya untuk melakukan interaksi, dan kadang-kadang keinginan untuk melakukan suatu aktiviti bersama tu mengatasi kepentingan untuk mematuhi SOP. Jadi disebabkan jugalah mungkin kita agak lama dalam tempoh wabak ni, masing-masing looking forward ya, melihat kepada sebarang peluang ya untuk bersama-sama dan sebagainya. Jadi bila ada kelonggaran
masing-masing sebahagiannya akan ambil kesempatan dan melihat kepada pola tersebut berlaku kemungkinan berlakunya jangkitan. Dan satu lagi, apabila berlaku interaksi di kalangan masyarakat ni, kita lihat bahawa tidak ada orang yang pantau. Saya bagi contoh, kalau semasa bulan puasa ni ada majlis berbuka puasa di rumah-rumah, ataupun mereka menjemput sanak saudara datang ke rumah, kita tak ada badan pemantau yang yang boleh melihat kepada aktiviti tersebut, seperti mana kalau misalnya kata berbuka puasa di masjid ataupun di restoran ataupun kedai-kedai di hotel. Jadi ini sebenarnya niche areas ataupun keadaan-keadaan yang memungkinkan menyebabkan potensi jangkitan tu agak meluas, terutama pada musim kita menyambut Ramadan ini. Prof. Dr. Syed Muhammad Al-Junaid, kalau daripada apa yang dikongsikan oleh Prof. Dr. Malina tadi, melihat kepada kelonggaran SOP dan juga perubahan pola tingkah laku masyarakat secara umumnya, perbezaannya cukup ketara. Kalau kita bandingkan dengan PKP 1.0 tahun lalu, sudah tentu kita melihat kepada angka positif COVID-19 bawah daripada 3 angka. Tetapi pada masa yang sama dengan pelaksanaan yang cukup ketat. Tetapi dalam PKP 2.0 ini diberi kelonggaran tetapi angkanya kekal ataupun konsisten dengan 4 angka, hanya ada satu kali saja dalam tahun ini pencapaian ataupun angka positif COVID-19 di bawah 4 angka, iaitu sekitar dalam 900 lebih. Tetapi dalam untuk waktu ini, dengan apa yang telah dimaklumkan pada awal tadi, nilai R0 cukup tinggi untuk 3 hari yang berturut-turut ini. Adakah keadaan masih lagi terkawal pada pandangan Prof. Datuk? Ya, terima kasih Saudara Fauzi. Pada pendapat saya, daripada apa yang kita lihat dari segi pola penyakit COVID-19 yang ada sekarang, saya jangkakan walaupun bilangan kes akan terus meningkat dalam mungkin lebih tinggi lagi dalam semasa Ramadan dan juga semasa hari menjelang Lebaran nanti, tetapi pada pendapat saya mungkin keadaan ini mungkin masih lagi terkawal, kerana kalau kita lihat daripada penyakit-penyakit berjangkit yang lain, R0-nya jauh lebih tinggi daripada apa yang kita lihat di sini. Jadi walaupun kita lihat R0 di sini 1.09, 1.07, kadang-kadang wabak-wabak yang lain kita dapati R0 akan meningkat lebih tinggi daripada 1 sehingga 2, 3 dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah pertama sekali COVID-19 ini berkait rapat dengan masalah tingkah laku. Dalam proses untuk melakukan sebarang pencegahan, biasanya apabila dia melibatkan tingkah laku manusia, inilah yang paling sukar sekali. Dan cara untuk menghadapi masalah ini dari segi pendekatan kesihatan awam adalah 2. Pertama sekali adalah untuk memberikan pendidikan kesihatan kepada ahli masyarakat dengan lebih intensif dan memberikan panduan yang lebih spesifik supaya mereka dapat mengikuti dengan jelas apa yang kita inginkan dalam SOP. Dan of course, yang keduanya adalah penguatkuasaan yang lebih mantap. Ini kedua-duanya mesti dijalankan secara serentak. Untuk memberikan kedua-dua ini, kita memerlukan tenaga kerja daripada pihak kesihatan dan juga pihak yang melakukan penguatkuasaan ini dengan lebih banyak. Jadi peruntukan sumber harus kita berikan dengan mencukupi supaya kaki tangan kita dapat menjalankan tugas dengan baik untuk meningkatkan tahap kesedaran daripada ahli masyarakat. Pada pendapat saya secara umumnya, saya rasa keadaan masih lagi terkawal. Apa yang berlaku sekarang adalah kerana kita berada di dalam satu situasi, satu keadaan di mana ahli masyarakat terlibat dengan aktiviti sosial semasa bulan Ramadan dan juga menjelang Aidilfitri ini, dan kes akan terus meningkat, tapi pada pendapat saya keadaan masih lagi terkawal. Aktiviti sosial bolehlah kalau saya nak kaitkan dengan budaya bagi umat Islam secara keseluruhan dalam mana menyambut ibadah puasa pada ketika ini di bulan Ramadan. Sudah tentu kita melihat pada beberapa hari lepas apa yang dikeluarkan kenyataan oleh KKM yang mana mengatakan aktiviti mengetih khususnya di Terengganu melihat pada satu daerah khususnya di Besut terpaksa diklasifikasikan ataupun diwarnakan kategorinya sebagai merah. Juga kalau dilihat sebagai budaya dan juga tingkah laku seperti yang dikatakan oleh kedua-dua Prof juga melihat kepada ada aktiviti-aktiviti sosial yang dijalankan khususnya berkaitan dengan dalam bulan ini secara khususnya. Mungkin pada waktu ini Prof Datuk mungkin boleh kongsikan adakah kealpaan, kelekaan oleh orang ramai ini menyebabkan situasi akan bertambah buruk dalam tempoh seminggu 2 minggu akan datang ini?
Ya, sekiranya adalah sukar untuk kita mengawal aktiviti sosial yang berlaku semasa bulan Ramadan ini. Tetapi yang penting adalah kita harus memberikan informasi supaya maklumat supaya mereka melaksanakan langkah-langkah pencegahan seperti memakai pelitup muka, mask, face mask dan juga mengamalkan kebersihan diri seperti membasuh tangan semasa sebelum dan juga semasa berada dalam aktiviti sosial tersebut. Jadi kalau kita melihat perkara ini, mungkin kes akan terus meningkat, tetapi kita harus cuba untuk memberikan panduan dan juga pendidikan kesihatan yang lebih intensif kepada ahli masyarakat. Okey, baik. Kita akan berehat seketika dalam agenda awal ini. Selepas ini kita ingin melihat kepada satu lagi isu yang diutarakan oleh pakar-pakar, antaranya berkaitan dengan langkah kerajaan yang mana mengurangkan ujian calitan terhadap hanya 10% kontak rapat kes, dan juga kita ingin melihat kepada pelaksanaan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang dijadualkan pada 17 April ini. Semua ini akan kita bincangkan selepas ini dalam agenda awal ini. Baik, kembali dalam agenda awal ini. Malam ini kita masih lagi bersama dengan Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junaid. Prof adalah pakar perubatan kesihatan awam yang melihat kepada ekonomi, polisi dan juga pengurusan kesihatan. Juga Profesor Madya Dr. Malina Osman. Prof Madya Dr. Malina Osman adalah pakar kesihatan awam daripada Universiti Putra Malaysia. Kalau boleh saya nak terus bersama dengan Prof Dato'. Prof Dato', daripada apa yang saya sebutkan pada awal tadi, kita melihat kepada keputusan kerajaan yang hanya membuat satu keputusan yang mana melihat kepada pengurangan ujian calitan terhadap hanya 10% kontak rapat kes yang mana diputuskan oleh kerajaan. Ya, jadi kalau kita lihat langkah untuk mengurangkan ujian-ujian PCR bagi mengesan penyakit COVID-19 ini, langkah yang sama tidak dijalankan oleh beberapa buah negara juga, kerana kita lihat bahawa screening ataupun ujian-ujian ini bukan merupakan satu perkara yang harus dilakukan dengan secara komprehensif sehingga dalam skala yang besar, kerana ujian ini sebenarnya mempunyai fungsi tertentu untuk mengenal pasti kes-kes yang ada berkaitan dengan kes yang ada kontak dengan kes asas. Jadi pengurangan ini sebenarnya satu perkara yang baik kerana dia dapat mengurangkan kos. Ujian tadi adalah memerlukan kos yang tinggi, tapi pada masa yang sama kaedah-kaedah lain yang boleh kita laksanakan. Ada negara yang tidak lagi menjalankan ujian PCR secara massa, tetapi menukarkan strategi dengan melihat kepada pola keseluruhan menggunakan ujian-ujian antibody. Jadi kosnya lebih murah, dan di Malaysia juga kita lihat ada dilaksanakan. Jadi kalau kita merubah strategi kita ke arah strategi yang lebih cost efektif, maka ini dapat mengurangkan beban ekonomi yang terpaksa kita tanggung akibat daripada penyakit ini, tetapi secara langsung tidak akan memberi kesan apa-apa dalam proses untuk mengawal COVID-19 ini. Satu lagi perkara berkaitan dengan ujian calitan dan juga ujian saringan ini adalah berkaitan dengan pekerja dalam industri perkilangan dan pembuatan yang mana khususnya di Pulau Pinang dan Selangor yang mana diberikan keutamaan. Kalau boleh saya nak tanyakan kepada Profesor Madya Dr. Malina Osman, bagaimana Prof melihat kepada pekerja-pekerja yang terlibat dalam kedua-dua industri ini? Yang pertama, industri perkilangan dan juga pembuatan, khususnya pada ketika ini di Pulau Pinang dan di Selangor diberikan keutamaan. Apa impaknya nanti? Pada pandangan saya, jika polisi mengenai vaksin ini dapat memasukkan individu berkenaan dalam sektor perkilangan tersebut, ia adalah merupakan satu perkembangan yang sangat baik. Kalau kita lihat dari segi realiti semasa, pekerja-pekerja tersebut biasanya ditempatkan di asrama, yang mana potensi untuk tularan itu sangat tinggi sekiranya tidak ada langkah berjaga-jaga ataupun SOP yang dinasihatkan dapat dilaksanakan. Jadi sehubungan itu, sekiranya kita dapat memberikan vaksin ataupun dalam konteks ini
mungkin ujian saringan pada pandangan saya tidak perlu lagi. Memang kita akan perlu membuat pervaksinan. Maka ia adalah merupakan satu perkembangan yang sangat baik, sangat dielok-elokkan. Okey Prof, kita tak banyak masa, lebih kurang dalam 5 minit akhir ni. Kalau boleh kita terus memberi fokus kepada program imunisasi COVID-19. Fasa keduanya dijadualkan pada 17 April ini, melihat pada fasa pertama. Daripada segi pelaksanaannya, pada pandangan Prof, bagaimana apa yang ruang-ruang dan juga peluang-peluang yang perlu ditambah baik dalam fasa kedua ini? Prof Malina. Saya berpendapat kerajaan melalui Kementerian Kesihatan perlu mengoptimalkan peluang yang diperolehi melalui ujian pengesanan kontak. Maksudnya mereka yang dikesan melalui ujian saringan didapati negatif, terutama warga emas, terus divaksin. Tidak perlu lagi menunggu untuk mereka mendaftar, menunggu pada masa akan datang. Demikian juga pada mereka-mereka yang berpotensi untuk mendapat jangkitan ulangan. Saya yakin di kalangan mereka yang dikesan tu mungkin dah beberapa kali dikuarantina sebagainya. Jadi wajar untuk menggunakan peluang tersebut sebab mereka dah datang ke premis kesihatan untuk saringan, jadi terus divaksin. Kalau boleh saya nak mengakhiri perbualan dan juga perbincangan kita pada malam ini bersama dengan Prof Dato'. Prof Dato' melihat kepada apa yang disebutkan oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin, yang mana mengatakan bekalan vaksin dijangka akan lebih stabil dan juga mencukupi mulai bulan Jun pada tahun ini. Ini adalah atas sebab-sebab yang tertentu. Bagaimana Prof melihat dengan keadaan yang semasa ini dan boleh meyakinkan orang ramai bahawa program vaksinasi yang telah pun dirancang dan sedang pun dijalankan oleh pihak kerajaan berada dalam landasan yang betul seperti apa yang dirancangkan? Ya. Program vaksinasi COVID-19 ini adalah merupakan salah satu daripada elemen penting dalam mengawal pandemik ini, dan kita berterima kasih kepada kerajaan kerana memberikan keutamaan, terutama sekali menyediakan bekalan yang mencukupi untuk masyarakat dan penduduk negara kita. Jadi langkah yang dijalankan oleh kerajaan sekarang untuk mempercepatkan fasa yang kedua itu amat kita alu-alukan, dan kita harapkan bahawa ahli masyarakat mengambil peluang ini untuk terus mendapat vaksin ini dengan secepat mungkin. Jadi bagi jentera kerajaan juga harus kita perkuatkan lagi aktiviti-aktiviti melakukan vaksinasi ini, dan seperti mana yang disebut oleh Dr. Malina tadi, harus kita cuba mengurangkan kengkangan daripada ahli masyarakat untuk mendapat akses kepada vaksin ini. Dan saya faham bahawa baru-baru ini dalam laporan akhbar mengatakan bahawa vaksin ini juga akan dapat diberikan oleh hospital-hospital swasta. Ini merupakan satu langkah yang baik dan memberikan peluang kepada lebih banyak ahli masyarakat untuk mendapat vaksin ini dengan secepat mungkin. Ini merupakan langkah yang amat-amat kita harapkan supaya pandemik ini dapat berakhir dengan cepat mungkin. Prof, kalau dilihat dalam fasa kedua ini melibatkan jumlah penerima vaksin ini lebih besar, lebih kurang daripada 9 juta penerima dalam fasa kedua ini. Mungkin Prof, siapa lagi yang pada dalam pertimbangan Prof yang perlu diutamakan dalam fasa kedua ini? Saya seperti mana yang sering saya katakan bahawa selain daripada warga tua, kita harus percepatkan juga pemberian vaksin ini kepada warga yang lain yang bukan warga emas, iaitu mereka yang berumur 18 tahun ke atas, yang mana mereka ini merupakan golongan yang mobile, yang mana memerlukan vaksin kerana mereka terlibat dalam aktiviti ekonomi. Jadi berilah peluang kepada mereka untuk mendapatkan vaksin selaras dengan apa yang kita lakukan terhadap warga tua. Jadi itu merupakan langkah yang baik. Ini bermakna kita mempercepatkan fasa yang ketiga. Ini harus dilakukan dengan segera kerana kita mempunyai bekalan vaksin yang stabil, maka eloklah kita mempercepatkan jentera yang kita ada sekarang ini bagi memberikan akses kepada golongan ini. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junaid. Prof adalah pakar perubatan kesihatan awam, ekonomi, polisi dan juga pengurusan kesihatan, dan kita juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman. Prof Madya Dr. Malina adalah pakar kesihatan awam daripada Universiti Putra Malaysia, yang mana melihat kepada yang pertama tadi, kita memberi tumpuan khususnya berkaitan dengan ancaman gelombang keempat positif COVID-19 dalam negara, dan juga yang keduanya kita melihat secara keseluruhannya program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, ini Agenda Awani. Kita jumpa lagi.